Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama hari ini dalam segmen Esensi. Perdana Menteri memberi jaminan akan menyelesaikan isu kemiskinan tegar dan pendidikan dalam kalangan kaum India di negara ini. Semua pihak perlu menolak kepentingan politik buat sementara tetapi perlu bekerjasama dalam menyelesaikan isu yang lebih penting seperti soal kemiskinan tegar. Ujarnya, beliau bukan Perdana Menteri untuk satu kaum sahaja, sebaliknya Perdana Menteri bagi seluruh rakyat Malaysia dan memikul tanggungjawab untuk menjaga kepentingan semua pihak. Kerajaan bersetuju untuk mewujudkan kursi Tun Dr. Ismail di UKM. Ia sebagai menghargai legasi kepimpinan dan cetusan pemikiran Allahyarham yang bertunjangkan perpaduan dan integrasi kaum. Perdana Menteri berkata, usaha serta pengiktirafan itu adalah bagi memberi ruang kepada generasi muda dan penerus untuk menyemangati sumbangan pahlawan bangsa dan negarawan ulung Tun Dr. Ismail, khususnya dalam aspek perpaduan dan penyatuan kaum. Hanya perlu menduduki satu ujian teori bagi individu yang ingin mendapatkan lesen memandu Malaysia LMM kereta dan motosikal. Ia berkuat kuasa 15 September ini. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, selepas ini individu tidak lagi perlu melalui ujian teori yang berbeza untuk mendapatkan lesen berkenaan. Sebelum ini, pemohon dikehendaki menduduki dua ujian teori berasingan. Lebuhraya Max menjadi yang pertama melaksanakan sistem pembayaran tol terbuka SPT menggunakan kad debit atau kad kredit bermula esok. Menteri Kerja Raya berkata kemudahan itu sekaligus memberikan alternatif baru serta kemudahan kepada pengguna dalam proses pembayaran tol. Syarikat konsesi Lebuhraya Max antara 12 lebuhraya terawal yang akan melaksanakan sistem SPT. Pengujian sistem sudah bermula pada Julai lalu. Sebanyak 37 siri program jualan rahmah dilaksana di seluruh 15 kawasan DUN melibatkan 24 lokasi premis perniagaan. 13 lagi di luar premis iaitu Dewan Orang Ramai dan secara bergerak. Bagi tempoh April hingga semalam, lebih 56,000 pengguna telah menerima manfaat menerusinya. Kerjasama baik pemborong tempatan bagi membekalkan barangan keperluan asas di setiap lokasi penganjuran dapat memenuhi permintaan masyarakat. KL Sentral akan dibangunkan semula bagi meningkatkan kapasiti sedia ada yang kini melebihi 200,000 penumpang sehari. Jabatan Menteri memutuskan proses pembangunan semula dan menaik taraf stesen itu akan diserahkan kepada pemaju asal hak pengangkutan itu iaitu Malaysian Resources Corporation Berhad MRCB. Projek itu akan dilakukan melalui penswastaan yang dianggarkan melebihi RM1 bilion dan akan ditanggung MRCB tanpa sebarang kos daripada pihak kerajaan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan merasmikan Pusat Kesihatan dan Rehabilitasi WQ Park di Kuantan. Baginda turut menzahirkan penghargaan atas pembukaan cawangan pertama di Pahang dan kelima dalam negara. WQ Park merupakan pusat pemulihan, menyediakan rawatan komprehensif untuk pesakit daripada semua peringkat umur ke arah meningkatkan kualiti hidup pesakit terutama golongan kurang upaya. Sepasukan saintis yang menyertai ekspedisi saintifik kepelbagaian biologi Hutan Taman Negeri Perlis menemukan spesies baharu laba-laba iaitu Tribes Spider dan cicak Cyrtodactylus zebraceus di hutan simpan negeri berkenaan. Laba-laba tersebut merupakan spesies endemik dan hanya terdapat di Perlis. Manakala spesies cicak itu pula dipercayai berasal dari Thailand dengan memasuki negara melalui banjaran Nakawan yang bersempadan dengan negara ini. Polis mengesahkan tidak ada sebarang unsur kempen politik dalam ucapan Menteri Komunikasi dan Digital di ruang solat utama Masjid Nurul Yakin Rawang Ahad lepas. Ketua Polis Selangor berkata ia berikutan hasil penelitian terhadap rakaman video berdurasi 12 minit yang mengandungi ucapan Fahmi di masjid itu. Pemilik akaun yang menyebarkan video itu telah dikenal pasti. Usaha mengesahnya sedang giat dilakukan kerana membuat kenyataan tidak benar. Kes disiasat mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta Seksyen 4A-1 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954.
Polis Kedah menerima laporan polis berhubung penghinaan terhadap Perdana Menteri semalam. Laporan itu dibuat oleh pengadu yang juga ahli jawatan kuasa UMNO Pendang. Pengadu memaklumkan melayari akaun TikTok Projek Papa. Kandungan video terbabit mempunyai unsur yang menghina Perdana Menteri dan mempunyai hasutan yang boleh menyebabkan kegusaran dan perpecahan rakyat. Kes disiasat mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988. Cubaan menyeludup keluar dadah bernilai lebih 3.2 juta ringgit melalui perkhidmatan kurier dan kargo udara berjaya ditumpaskan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM. Sebuah lori ditahan untuk diperiksa di bahagian kargo KLIA Rabu lalu dan hasil pemeriksaan didapati 4 daripada 24 bungkusan diisi 41.8 kilogram dadah. Siasatan awal mendapati bungkusan berkenaan akan dihantar ke alamat penerima di Sabah. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. 4,248 pendaftar baru disasar bagi cukai jualan, perkhidmatan dan pelancongan tahun ini. Sasaran itu diletakkan hasil operasi khas pengesanan cukai yang dilaksanakan sehingga hujung bulan ini. Operasi dijalankan serentak di seluruh negara. Dibuat bagi mengesan pendaftar baru cukai berkenaan yang mempunyai nilai perolehan tahunan sebanyak RM500,000. Operasi tertumpu kepada premis perniagaan, syarikat perhotelan dan kedai-kedai makan yang berpotensi untuk membayar cukai. Operasi awas keris parang di sempadan Serikin Malaysia dan Indonesia berjaya menumpaskan cubaan menyeludup barangan terkawal ke Indonesia bernilai lebih RM125,000. Rampasan dibuat semalam dengan penahanan sebuah lori dari Malaysia yang cuba memasuki Indonesia menggunakan jalan tidak sah. Keseluruhan nilai rampasan berjumlah RM125,780 termasuk sebuah lori 3 tan. 2 sindiket jenayah pecah rumah, curi kenderaan dan curi kabel di Kuching berjaya ditumpaskan. Ia melibatkan tangkapan 25 suspek lelaki termasuk seorang wanita warga negara tempatan. Kesemua yang ditahan didapati positif dadah dan mempunyai sekurang-kurangnya 4 sehingga 29 rekod jenayah lampau termasuk penyalahgunaan dadah. Berpunca daripada desakan keuangan, seorang sarjan sanggup memecah masuk stor eksibit di IPD Sepang Sabtu lepas. Ketua Polis Selangor berkata suspek berusia 44 tahun itu berjaya ditahan pada Isnin dan direman selama 7 hari. Sejumlah 404 bungkusan barangan kes berisi dadah, jenis heroin dan syabu telah dilarikan suspek. Kes disiasat mengikut 457 Kanun Keseksaan dan Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang lelaki diberkas selepas mencuri besi dan generator milik sebuah gudang di Pengerang, Kota Tinggi. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi berkata, suspek warga tempatan berusia 40-an diberkas di Segamat 31 jam selepas mencuri. Polis menerima laporan 31 Julai lalu membabitkan kerugian RM400,000. Tanggapan terhadap suspek turut menemui barang-barang hilang lain termasuk lori dan suspek direman sehingga lusa. Pelatih muda yang melaksanakan Perintah Khidmat Masyarakat PKM perlu diberi sokongan dan tidak dipandang negatif. PKM merupakan hukuman alternatif kepada pemenjaraan bertujuan memulih dan mencegah pelatih muda daripada mengulangi kesalahan jenayah. Ia sekaligus mengintegrasi mereka untuk kembali ke pangkuan masyarakat. Pelatih terbabit perlu menghabiskan aktiviti kemasyarakatan berdasarkan jumlah jam yang ditetapkan mahkamah. Jemaah Menteri dan Ahli Parlimen sekali lagi diingatkan untuk menjalankan saringan kesihatan sekurang-kurangnya setahun sekali. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa, perkara itu disuarakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mesyuarat Kabinet hari ini. Bagi menggalakkan usaha itu, pihaknya akan melaksanakan program serta aktiviti kesihatan khususnya saringan kesihatan pada sesi pembukaan Parlimen akan datang. Inisiatif Baja Rahmah di bawah program Payung Rahmah akan diperkenal. Ia susulan rungutan daripada petani berkaitan kenaikan harga baja di pasaran yang sekaligus memberi kesan kepada harga hasil tanaman. Beberapa siri libat urus mengenainya juga telah diadakan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN bersama pemain industri yang terlibat.
Melaka sasar 5,400 rakyat berusia 40 tahun ke atas negeri itu menjalani saringan kanser percuma melalui program MBIO Sihat sepanjang tahun ini. Exconya berkata setakat Februari hingga Julai, seramai 2,964 orang telah menjalani saringan kelolaan Perbadanan Bioteknologi Melaka. Setakat ini, saringan dijalankan untuk mengenal pasti 3 kanser utama iaitu prostat, kolon dan kanser ovari. Melaka bakal melaksanakan projek Satu Kampung Satu Pantun yang bakal mewarnai kemeriahan sambutan Tahun Melawat Melaka 2024. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kerajaan negeri bercadang untuk menghias 701 kampung dan 1,021 taman perumahan dengan meletakkan mercu dan papan tanda pantun warisan itu. Pengunjung juga bakal disajikan dengan keunikan pantun-pantun warisan yang bakal menghiasi koridor dan pintu masuk negeri berkenaan. Suruhanjaya Security Malaysia SC memperkenal garis panduan pengurusan risiko teknologi bagi menggalakkan amalan pengurusan risiko teknologi dalam kalangan entiti pasaran modal. Garis panduan ini terpakai kepada semua entiti yang memperoleh lesen, berdaftar atau dibenarkan oleh SC. Antara keperluan ditetapkan termasuk penubuhan dan pelaksanaan rangka kerja risiko teknologi yang berkesan dan pengurusan keselamatan cyber. Ia dijadual berkuat kuasa pada suku ketiga tahun 2024. Adaptasi teknologi yang pesat boleh menjadi ejen transformasi bagi usaha penstrukturan semula ekonomi. Elemen itu penting dalam merealisasikan hasrat negara sebagai peneraju ekonomi serantau sejajar kerangka ekonomi madani. Negara boleh mencontohi Taiwan, Korea Selatan dan China yang memanfaatkan penggunaan teknologi memacu ekonomi. Naratif ekonomi madani juga bertepatan dengan usaha-usaha untuk memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai peneraju ekonomi Islam global. Petronas muncul antara 10 syarikat memiliki pegangan tunai tinggi di rantau ini berjumlah $532 bilion Amerika Syarikat. Menurut Moody's Investor Service, jumlah itu bersamaan 40% daripada jumlah keseluruhan baki tunai di Asia pada akhir 2022. Turut tersenarai 7 syarikat dari China termasuk 3 syarikat minyak utama, manakala bakinya dari Korea Selatan dan Taiwan. Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS dan Agrobank menawarkan pembiayaan pinjaman kepada usahawan di bawah Biz Club PKNS. Ia membabitkan peruntukan RM25 juta dalam tempoh 2 tahun untuk lebih 50 syarikat terpilih. Kerjasama bakal memberikan manfaat kepada kira-kira 8,000 pelbagai peringkat usahawan. Farman Niaga Berhad mengemukakan rayuan kepada Bursa Malaysia Securities Berhad berhubung keputusan untuk tidak mempertimbang permohonan penyenaraian tambahan. Ia membabitkan cadangan penempatan persendirian syarikat itu. Kumpulan farmasetikal bercadang untuk memperuntukkan 10% daripada jumlah saham terbitannya kepada Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT pada harga yang akan diputuskan kemudian. Serangan bom petrol terhadap sebuah bas meragut 2 nyawa manakala 5 lagi cedera. Tragedi berlaku di Dakar, Senegal pada Selasa. Menurut pemandu bas yang turut cedera, sekumpulan pemuda telah menahan bas berkenaan dan mencercanya. Salah seorang daripada mereka telah menyalakan api bom petrol dan melemparkannya selain bertindak merompak wang dan telefon bimbit penumpang. Susulan rampasan kuasa tentera Niger, kerajaan tentera baru membuka semula sempadan darat dan wang udara negara itu dengan 5 negara jirannya. Menurut jurucakap junta, lintasan sempadan ke Mali, Burkina Faso, Algeria, Libya dan Chad dibuka semula. Junta juga melantik governor baru untuk 8 wilayah di negara itu. Pada 26 Julai, pegawai pengawal Presiden menahan Presiden Mohamed Bazoum dan mengisytiharkan jawatan beliau dilucutkan. Seorang maut manakala 11 lagi dilaporkan cedera susulan taufan Kanun membadai wilayah Okinawa, Jepun hari ini. Situasi berkenaan turut menyebabkan lebih 500 penerbangan dibatalkan selain ratusan ribu penduduk diarah mendapatkan tempat perlindungan. Syarikat penerbangan utama Jepun iaitu Japan Airlines dan All Nippon Airways menyebut 74,000 penumpang terjejas dengan pembatalan penerbangan pada Selasa dan Rabu. Kanun dijangka bergerak menuju ke bahagian timur China. Di Beijing, China, polis menggunakan helikopter bagi menjatuhkan bekalan kecemasan kepada penduduk yang terjejas akibat banjir.
Helikopter berkenaan telah dihantar ke daerah Changpin, Fangshan, Mentugo dan kawasan lain yang teruk terjejas susulan taufan Doksuri. Lebih 3,800 pakej bekalan kecemasan terdiri daripada air, makanan dan ubat-ubatan selain keperluan tertentu seperti lampu sulur serta power bank dijatuhkan ke kawasan berpenduduk. 5 anggota tentera udara Chile maut dalam naas helikopter terhempas di wilayah Los Lagos. Tragedi berlaku ketika helikopter berkenaan melakukan latihan penerbangan waktu malam pada Isnin. Menurut kenyataan pihak tentera, punca kejadian masih lagi dalam siasatan. 5 anggota itu melibatkan 2 juruterbang, seorang askar payung terjun dan 2 anggota tentera. Lebih 1 juta mata wang euro ditemukan menerusi 2 buah beg pakaian hasil pemeriksaan rutin polis Itali pada sebuah bas. Kejayaan itu adalah hasil penemuan oleh seekor anjing pengesan. Beg yang dirampas pula milik seorang penumpang dari China yang dalam perjalanan dari Catania ke Ulster. Kanta 744 berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Faris Izzat Syarudin dan Faratullah Syeti Osman untuk paparan lebih komprehensif. Raisa Madani, tekad perpaduan, penuhnya harapan.